اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa ba'd. Muslimin dan muslimat, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam suratul Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah berfirman yang bermaksud daripada ayat yang kita bacakan tadi, kata Allah, Allah akan berikan ujian kepada manusia, ujian kekurangan harta, ujian kekurangan nyawa, ujian kesusahan dan macam-macam ujian yang Allah berikan kepada manusia. Di dalam ayat yang lain Allah sebut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Kami uji kamu dengan kesusahan, dengan keburukan dan kebaikan, fitnah sebagai ujian, wa ilaina turja'un, dan kepada kami kamu akan dikembalikan. Thumma ilaina turja'un, kemudian kepada kami kamu akan dikembalikan, kata Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di antara sunnatullah, sunnah Allah kepada manusia, kebiasaan Allah kepada manusia adalah Allah memberikan dalam kehidupan manusia ada senang, ada susah. Setiap daripada hamba Allah, Allah pasti berikan nikmat dan Allah berikan ujian. Allah berikan kebahagiaan, Allah berikan kesedihan. Jadi ini adalah peraturan kehidupan hamba Allah di atas muka bumi. Inilah yang dipanggil sunnatullah, la tabdila wa la tahwila. Tidak akan berubah sampai bila-bila. Yang namanya manusia pasti ada kesenangan dalam hidupnya dan kadang-kadang ada kesusahan. Dalam hidupnya pasti ada nikmat dan juga pasti ada ujian. Cuma kita hendak tahu apakah hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala di atas dua keadaan ini. Kenapa Allah jadikan manusia, Allah bagi nikmat, kemudian Allah selang-selikan nikmat itu dengan ujian? Kenapa Allah tak bagi kita nikmat je tak ada ujian langsung? Kenapa Allah tak jadikan kita tanpa ada ujian? Kerana kadang-kadang dengan ujian manusia akan kufur kepada Allah. Seperti yang Nabi sebut, kadal faqru an yakuna kufra. Hampir-hampir orang yang fakir itu menjadi kafir. Jadi kan selamat bila mana seseorang itu Allah tidak berikan ujian, kesengsaraan, kesedihan dalam hidup dia. Kan baik kalau Allah berikan nikmat saja dalam hidup manusia. Jadi sudah tentu bila Allah jadikan kita dan Allah berikan nikmat dan ada ujian, itu ada hikmah daripada Allah. Apakah hikmahnya Allah jadikan kita, Allah berikan nikmat, kemudian Allah bagi ujian kepada kita? Apakah hikmah dia? Dalam banyak-banyak hikmah, banyak sebenarnya hikmahnya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala nak uji kita. Allah nak kita tahu. Allah tahu dah, tapi Allah nak kita tahu kita ni orang yang baik ataupun tak, supaya kita sedar diri kita. Kita ni apakah orang yang benar-benar beriman kepada Allah? Kita apakah benar-benar orang yang baik? Maka Allah datangkan ujian dalam bentuk nikmat supaya kita berjaya berhadapan dengan nikmat itu. Kemudian Allah datangkan pula ujian dalam bentuk ujian dalam bentuk musibah. Allah nak kita berjaya bila berhadapan dengan ujian dan musibah tersebut. Maka bila mana Allah berikan nikmat dan Allah berikan ujian kepada kita, sebenarnya Allah nak kita menzahirkan dua sifat ahli syurga dalam diri kita. Apakah dua sifat ahli syurga itu? Yang pertamanya syukur dan yang keduanya sabar.
Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan, yang pertamanya Allah berikan nikmat. Apa tujuan Allah berikan nikmat? Allah nak uji kita. Apakah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita akan bertambah iman? Apakah Allah berikan nikmat kepada kita, akan bertambah jadi baik kita? Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut, washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala jika kamu hanya kepada Allah kamu menyembah. Jadi maknanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat bukan hanya semata-mata untuk kita bergembira. Allah bagi nikmat sihat umpamanya bukan hanya semata-mata Allah nak kita seronok dengan kesihatan itu. Allah berikan harta yang banyak, tak, Allah bukan mahukan hanya kita seronok bergembira dengan harta yang banyak. Tapi Allah nak daripada nikmat yang Allah kurniakan tadi itu, kita jadi orang yang baik. Allah bagi nikmat, gembira kita gembira orang yang baik. Allah berikan harta yang banyak, kita gembira dengan harta yang banyak kerana kita dapat bantu orang yang susah. Allah berikan kepada isteri dan anak-anak supaya kita dapat didik dan tarbiyah mereka menjadi hamba Allah yang baik. Jadi itu yang pertama. Allah berikan nikmat itu sebenarnya ujian untuk menguji kita apakah dengan nikmat itu bertambah baik ataupun tidak. Yang keduanya, Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepada kita. Allah uji kita, Allah datangkan musibah. Itu apa tujuan? Kerana Allah nak kita berjaya berhadapan dengan ujian itu dengan adanya sifat yang kedua bagi ahli syurga, iaitulah sifat sabar. Yang pertamanya sifat syukur, itu salah satu di antara sifat ahli syurga. Yang keduanya, sebab Allah mendatangkan kepada manusia itu musibah kerana Allah nak kita menzahirkan supaya kita ada salah satu lagi sifat daripada sifat-sifat ahli syurga, iaitulah sifat sabar. Sebab kalau tidak ada ujian, tidak ada musibah, tidak ada kesusahan dan kesedihan dalam kehidupan kita, macam mana nak adanya sifat sabar? Kata Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah manusia itu menyangka kami akan tinggalkan mereka dalam keadaan mereka mengatakan kami beriman kepada Allah sedangkan mereka tak diuji oleh Allah? Maksudnya Allah bagi tahu, apakah senang-senang kamu katakan kamu orang yang beriman selagi mana kamu belum lagi diuji oleh Allah? Belum lagi. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, sesungguhnya kami dah uji orang-orang yang dahulu daripada mereka. Fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Maka barulah Allah tahu, bukan Allah tahu, Allah tahu dah. Cuma barulah kita tahu, manusia itu tahu adanya orang yang benar, ada orang yang berdusta. Jadi hikmah di antara banyak-banyak hikmah, Allah berikan ujian dalam bentuk nikmat, Allah berikan ujian dalam bentuk musibah kerana Allah nak daripada kita dua sifat ahli syurga. Yang pertamanya syukur, ia ini satu sifat berjaya berhadapan dengan ujian nikmat. Dan yang keduanya sabar, iaitulah salah satu, iaitu sifat yang kedua, sifat ahli syurga, iaitulah yang timbul dan terhasil daripada musibah yang Allah berikan kepada kita. Maka tuan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka sentiasalah kita bersangka baik kepada Allah. Apa yang Allah berikan, yang Allah caturkan dalam kehidupan kita, semuanya adalah baik-baik belaka. Sebab itu kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kata beliau, aku tak kisah Allah nak bagi ujian ataupun Allah nak bagi nikmat, Allah nak bagi musibah atau Allah nak bagi nikmat, aku tak kisah, kerana aku tak tahu kat manakah kebaikan itu berada, apakah dalam nikmat ataupun apakah dalam musibah. Maka sebab itu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita
untuk berjaya berhadapan dengan dua ujian tadi itu, ujian dalam nikmat dan ujian dalam musibah. Ada orang yang gagal dalam ujian berbentuk nikmat, ada orang yang berjaya. Begitu juga ada orang yang gagal dalam ujian dalam bentuk musibah, dan ada juga orang yang berjaya. Mudah-mudahan kita termasuk dan tergolong dalam golongan orang-orang yang berjaya berhadapan dengan ujian nikmat dan juga ujian dalam bentuk musibah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.